Hai, selamat pagi. Salam sejahtera bersama saya Nala Huda dan Hakim Rahman di Awani Pagi untuk menceritakan tentang satu teknologi yang bantu menyelamatkan nyawa. Hakim. Ya. Dan kita semua maklum teknologi dan perubatan teknologi juga sebenarnya membantu para pengamal perubatan untuk merawat pesakit dan juga menyelamatkan nyawa pesakit sebenarnya. Dan ini juga kita dapat lihat ada disebabkan perkara itu dah juga pengamal perubatan pengkaji terdahulu sebelum ini telah mencipta sebuah mesin. Nak sebutkan nak sebut nama mesin ini agak unik. Saya terpaksa tulis. Dan tak ada singkatannya dalam bahasa Melayu. Tak ada dalam bahasa Melayu. Nama dia adalah ECMO. Apa maksudnya? Extracorporeal Membrane Oxygenation. ECMO, ECMO. Singkatan dia ECMO. Jadi kita buat keputusan untuk guna ECMO saja pagi ini supaya kita tidak tersasul di kemudian hari. Dan kita semua maklum bahawa ECMO ni secara asasnya ataupun basicnya adalah sebuah mesin yang membantu untuk merawat paru-paru, tambah oksigen, lepas tu mengeluarkan karbon dioksida dalam darah pesakit. Tapi itu secara surface-nya lah. Dan ramai kenali mesin ini sebagai last resort ataupun life support yang diberikan apabila dah tak ada pilihan lain. Dan banyak yang kita nak kupaskan lagi, bukan saja untuk paru-paru, juga untuk jantung. Ada dua jenis ECMO, tapi ada banyak yang kita nak tahu. Jadi kita nak terus tanya kepada pakar, Datuk Dr. Sunita Sulaiman, pakar perunding intensivis dan anestesiologi IJN. Terima kasih doktor bersama kami di Awani Pagi untuk ceritakan tentang mesin ECMO ini. First saya nak tanya, betul tak saya sebut? Betul, tepat sekali ya. Ringkasan dia adalah ECMO. Jadi ECMO ni apa sebenarnya fungsinya? Okey, jadi ECMO sebagai ringkasan, nama panjang dia adalah Extracorporeal Membrane Oxygenation. Effortlessly sebut. Extracorporeal tu Hakim maksudnya adalah pengaliran darah di luar daripada badan. Ya, jadi membrane oxygenation adalah proses untuk menambahkan oksigen dalam kandungan darah. Ya. Jadi ECMO adalah satu rawatan yang kami tawarkan kepada pesakit-pesakit yang sesuai untuk merehatkan jantung dan paru-paru yang cedera. Ya, jadi fungsi dia adalah untuk memastikan pengaliran darah yang mencukupi dalam badan dan juga memastikan kandungan oksigen mencukupi dan kandungan karbon dioksida dikeluarkan dengan baik. Ya. Dan seperti yang kita maklumkan tadi, ada dua jenis ECMO. Selalu ramai yang faham tentang ECMO ni untuk membantu paru-paru. Tetapi ada juga lagi satu untuk bantu jantung. Betul? Jadi boleh jelaskan perbezaan dan adakah ia bersesuaian mengikut penyakit ataupun tahap kritikal, bagaimana? Okey, jadi ECMO ada dua jenis. Dipecahkan kepada VA ECMO dan VV ECMO. VV ECMO adalah untuk pesakit yang mempunyai masalah dalam paru-paru. Ya, jadi contoh-contoh penyakit untuk rawatan VV ECMO adalah ARDS, iaitu Acute Respiratory Distress Syndrome. ARDS ni adalah penyakit jangkitan kuman yang serius, iaitu pneumonia kepada paru-paru. Jangkitan kuman ni boleh jadi daripada segi oleh bakteria, virus atau sebarang kuman yang merosakkan tisu paru-paru dan menyebabkan pneumonia. Selain itu, VV ECMO adalah untuk pesakit yang mempunyai kecederaan paru-paru. Sebagai contohnya, radang paru-paru yang kami panggil sebagai lung contusion. Lung contusion ni mungkin disebabkan oleh sebarang trauma. For example, sebagai contoh, mereka yang terlibat dalam kemalangan jalan raya yang serius yang menyebabkan rosak tisu paru-paru and lung contusion, mungkin sesuai diberikan rawatan VV ECMO. Kami juga ada pesakit yang mungkin menyebabkan kerosakan pada paru-paru, cedera paru-paru akibat daripada smoke inhalation bila mangsa kebakaran yang terperangkap dalam kebakaran yang besar menghidu asap daripada api dan merosakkan tisu-tisu paru-paru.
Jadi yang ECMO yang kedua adalah VA ECMO. Ini adalah khusus kepada mereka yang mempunyai masalah jantung atau masalah jantung dan paru-paru kedua-dua organ yang telah rosak. Kebiasaannya VA ECMO ditawarkan kepada mereka yang mempunyai sakit jantung, heart attack yang masif yang menyebabkan jantung rosak. Jadi kami mungkin tawarkan ECMO ataupun myocarditis, kuman yang menyerang kepada otot jantung itu sendiri adalah contoh kepada mereka yang sesuai untuk diberikan rawatan VA ECMO pula. Datuk, berdasarkan apa yang situasi yang Datuk sebutkan sebentar tadi, adakah dengan penggunaan mesin ECMO ini berapakah tahap keberkesanannya, dan adakah dengan keadaan-keadaan yang disebutkan oleh doktor itu juga tadi, penggunaan ECMO ni dilihat sebagai pilihan terakhir untuk menyelamatkan nyawa pesakit? Okey, jadi peluang keberkesanan rawatan ECMO bergantung kepada individu pesakit itu. Sebagai contoh, jika pesakit mempunyai masalah-masalah lain, usia yang lebih lanjut, yang merumitkan rawatan, secara amnya mempunyai tahap keberkesanan yang lebih rendah. Tapi sebagai kalau rawatan VV ECMO, tahap keberkesanan untuk mereka-mereka yang sesuai untuk VV ECMO adalah lebih baik daripada VA ECMO, iaitu dalam lingkungan 60-70%. Kalau VA ECMO pula yang mereka mempunyai masalah jantung khususnya, tahap keberkesanan lebih kurang pada tahap 50%. Tapi perlu diingatkan ini bergantung kepada sebab masalah apa yang pesakit hadapi untuk memerlukan rawatan ECMO, dan juga lain-lain faktor iaitu penyakit-penyakit yang pesakit ada seketika menerima rawatan tersebut. Dan adakah semua hospital dibekalkan dengan ECMO ini? Okey, ECMO ni adalah rawatan yang khusus. Boleh saya katakan rawatan ECMO adalah rawatan yang paling invasif yang kami boleh tawarkan di unit rawatan rapi. Jadi tidak semua hospital di Malaysia yang menawarkan rawatan tersebut. Ini kerana rawatan ECMO adalah apa yang kita katakan sebagai high intensity and high risk treatment. Jadi memerlukan perkara-perkara yang tertentu, ahli kumpulan yang tertentu dan berpengalaman dan mahir untuk memberi rawatan tersebut. Setelah mendengar apa yang doktor cerita pasal mesin ECMO ni, saya terfikir kalau tak adalah teknologi yang kita ada sekarang ni, macam mana agaknya keadaan para doktor ataupun pengamal perubatan 60 tahun lepas, 70 tahun lepas untuk menghadapi deal this kind of condition dengan patient. Tapi bila dah sebut-sebut macam ni, kita nak tahu juga macam mana rupanya mesin ECMO ini. Tapi doktor, selepas ni kita akan melihat mesin tu. Kenalan nak cuba ke? Tak apa, selepas itu. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali di Awani Pagi menceritakan tentang ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenation. Baik, doktor. Saya bukan doktor, kita ada doktor di sini, Dr. Sunita Sulaiman dari IJN untuk menceritakan tentang fungsi dan apa prosedur untuk menjalankan rawatan ECMO ini terhadap pesakit-pesakit yang memerlukannya sebagai satu last resort ataupun pilihan terakhir. Tadi doktor ada sudah sebutkan keadaan-keadaan yang memerlukan penggunaan mesin ECMO ini, dan kita sebenarnya berada dalam salah sebuah bilik ICU sebenarnya. Saya nak sebut bahasa Melayu, Intensive Care Unit. Tapi saya unit rawatan rapi, itu bahasa Melayu dia. Ada perkataan dia, okey. Dan di bilik seperti ICU seperti inilah penggunaan mesin ECMO tu akan digunakan terhadap pesakit yang memerlukan rawatan sekiranya diperlukan ataupun berdasarkan kriteria ataupun faktor-faktor yang ditentukan oleh pengamal perubatan ketika membuat penilaian. Jadi doktor, mesin ni sebenarnya macam mana? Tadi kita duk sebut kan, tapi macam tak tahu rupanya. Mungkin inilah mesinnya. Boleh doktor
terangkan bagaimanakah penggunaannya dan sejak tahun bila sebenarnya ada ni? Okey, jadi ini adalah salah satu contoh mesin yang kami gunakan di IJN ya. Sebenarnya ada beberapa mesin yang berlainan. Ini adalah salah satu contoh mesin ECMO. Jadi mesin ECMO ni telah macam yang saya katakan bertahun-tahun telah diguna pakai. Asal usul mesin ECMO adalah daripada cardiopulmonary bypass, iaitu mesin yang kami gunakan di Dewan Bedah sewaktu menjalani pembedahan jantung ya. Untuk pembedahan jantung, apa yang doktor harus lakukan di Dewan Bedah adalah untuk memberhentikan jantung dan melakukan pembedahan, dan sewaktu jantung itu diberhentikan, pengaliran darah jantung, faktor oksigen dialih kepada CPB mesin. Jadi CPB mesin di dalam Dewan Bedah telah diadaptasikan untuk melakukan rawatan ECMO di unit rawatan rapi pula. Ya, jadi mesinnya terdiri daripada beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah tubing ya. Sebab ECMO ni berbentuk litar. Jadi memerlukan tubing, dan biasanya tubing itu diletakkan di peha. Tubing itu adalah untuk mengambil keluar darah dan mengembalikan semula darah kepada badan pesakit. Darah yang diambil keluar itu akan disalurkan pada permulaannya kepada pam, ya, pada pam mesin yang kecil ni ya, dan seterusnya kepada oksigenator. Oksigenator ini yang berfungsi untuk memberikan oksigen dalam darah dan mengambil keluar karbon dioksida dari darah tersebut, dan seterusnya daripada oksigenator dialirkan masuk semula ke dalam badan pesakit. Jadi dia satu litar, satu circuit. Dia macam masuk dan keluar cuci salur darah tu, doktor. Might be silly question, but kenapa ambil darah kat peha? Kerana peha tu besar ataupun organ besar ataupun pembuluh darah utama? Jadi kita harus meletakkan tubing kepada salur darah ya, salur darah pesakit. Salur darah yang kami pilih biasanya yang di permukaan dan harus bersaiz yang sederhana. Jadi tempat yang biasa kami letakkan tubing adalah di peha ataupun di leher. Ada juga cara-cara lain untuk melakukan ECMO, tapi kebiasaannya tubing ini dipilih untuk diletakkan sama ada di peha atau di leher. Doktor, mesin ECMO ni is self-generated machine ataupun dia memerlukan janaan elektrik? Let's say kalau terputus bekalan ataupun perlu dibawa secara mobile. Ya, jadi Hakim, mesin ni memang kita akan sambungkan ke elektrik ya, ke soket. Walau bagaimanapun setiap ECMO mesin dia mempunyai backup bateri untuk bertahan jika berlaku gangguan bekalan elektrik. Ada juga mesin yang berlainan yang kita boleh bawa secara mobile. Jadi mesin tersebut yang mobile, ukuran saiznya lebih kecil sedikit daripada mesin yang ditunjukkan pada hari ini. Dan doktor, kita nak tahu sedikit sejarah tentang mesin ECMO ni. Sebelum ECMO diwujudkan, apa teknik atau teknologi yang digunakan sebelum tu? Okey, jadi sebelum doktor-doktor di ICU menggunakan rawatan ECMO, rawatan yang kami gunakan adalah conventional treatment. Jadi kita ada alat bantuan pernafasan iaitu mechanical ventilator, ada ubat-ubatan dan juga rawatan lain iaitu gas nitric oxide dan sebagainya. Dan seperti diterangkan, ECMO adalah salah satu rawatan yang boleh saya katakan hampir terakhir yang kami tawarkan kepada pesakit-pesakit yang sesuai untuk sebagai satu usaha mencuba untuk menyelamatkan nyawa pesakit-pesakit ya. Baik. Ya, sangat menarik. Banyak yang kita dapat tahu tentang sejarah dan juga penggunaan prosedur menggunakan mesin ECMO ini. Tapi lepas ni kita nak tahu adakah ia boleh diaplikasikan untuk merawat COVID-19, satu isu yang membimbangkan ramai di luar sana. Dan kita tahu COVID-19 ini menjejaskan saluran pernafasan dan juga menyebabkan pneumonia dan sebagainya. Jadi kita nak tahu adakah ia boleh bantu merawat COVID-19 itu. Tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.
Bertemu kembali di Awani Pagi menceritakan tentang ECMO. Apa itu ECMO, Hakim? Kalau anda baru saja tonton. Saya terpaksa menginjak kawan-kawan. Stay, bear with me, okay? Extracorporeal membrane oxygenation ataupun ECMO lah. Okey. Boleh lah tu. Sebab tu saya bukan doktor. Bagi B+ kot. Boleh lah, A pun boleh. Tadi doktor dah jelaskan tentang fungsi dan perbezaan antara dua jenis ECMO yang berbeza. Kita nak tahu tentang ECMO ini, bagaimana ia diaplikasikan. Kita tahu untuk bantu sebagai last resort, pilihan terakhir, membantu paru-paru dan juga jantung. Dan saya kira ramai yang juga kaitkan dengan isu terkini iaitu mengenai COVID-19, coronavirus yang menular di seluruh dunia. Dan kita tahu kementerian baru-baru ini banyak menggerakkan usaha untuk memulihkan. Saya kira dah hampir 17 dah 15 dah, angkanya semakin bertambah. Telah dipulihkan, semakin berjaya dipulihkan. Jadi kita nak tahu adakah ECMO ini juga digunakan untuk merawat pesakit coronavirus COVID-19 juga, kerana ada kaitannya dengan isu paru-paru, saluran pernafasan dengan penyakit pneumonia sebagainya dikaitkan dengan COVID-19. Jadi adakah ECMO juga membantu? Okey, jadi ECMO ni adalah salah satu rawatan yang kita boleh tawarkan kepada pesakit-pesakit yang menghidapi penyakit ARDS. ARDS itu puncanya adalah daripada apa-apa jenis kuman, ya, termasuk juga kemungkinan daripada COVID-19. Jadi tidak semua pesakit yang menghadapi jangkitan kuman COVID-19 yang memerlukan rawatan ECMO. Tapi pesakit-pesakit yang telah menerima apa yang kami panggil conventional treatment. Jadi conventional treatment termasuk juga adalah alat bantuan pernafasan mechanical ventilator, ubat-ubatan sebagai support, tetapi rawatan tersebut masih gagal untuk menstabilkan pesakit, ya, dan pesakit menghadapi masalah kekurangan oksigen dalam darah. Contohnya, pesakit ini adalah biasa pesakit yang sangat kritikal yang dirawat di unit rawatan rapi. Pesakit-pesakit tersebut ada kemungkinan sesuai untuk ditawarkan rawatan ECMO. Jadi bila kita menerima sebarang rujukan untuk rawatan ECMO, kami ada kriteria yang tertentu yang kami harus pertimbangkan, sama ada pesakit ini mungkin harus diberikan ECMO atau tidak. Dan pertimbangan ini harus dibuat kerana ECMO itu sendiri adalah satu rawatan yang high risk, mempunyai risiko yang tinggi. Jadi apa yang kami harapkan adalah rawatan yang diberikan dapat memberi manfaat kepada pesakit. Jadi pertimbangan harus dilakukan untuk mengkaji kesesuaian pesakit dan mempertimbangkan potensi risiko dan juga potensi keberkesanan rawatan ECMO. Doktor, mungkin saya ringkas boleh kongsikan apa antara faktor-faktor yang menjadi pertimbangan sebelum pasien tu boleh menggunakan ataupun doktor buat keputusan untuk menggunakan ECMO ni? Okey, jadi jika kita bercakap tentang VV ECMO untuk membantu merehatkan paru-paru, ya, bila paru-paru telah cedera, kriteria tertentu yang kami gunakan adalah contohnya skor, ya, iaitu apa yang kita panggil sebagai Marie score. Dalam skor ini kami akan lihat contohnya X-ray pesakit, ya, setting kepada alat bantuan pernafasan dan juga kadar oksigen dekat dalam darah dan lain-lain. Jadi kriteria yang tertentu yang kita ambil kira berbalik kepada hasrat kami untuk memberikan manfaat kepada pesakit yang tertentu, kerana rawatan ini adalah rawatan yang rumit dan invasif. Jadi kita harapkan keberkesanan yang Hakim katakan tadi untuk pesakit-pesakit ini apabila diberikan ECMO. Doktor, kalau mesin ECMO ni mungkin terhad, tidak terdapat di semua hospital, seperti alat apa? Stetoskop kan. Yang biasa gantung di tengkuk saja mudah dapat. Tapi kalau ada pesakit-pesakit yang perlukan rawatan yang memerlukan penggunaan mesin ECMO ini, bagaimana proses? Sebab nak bawa ke IJN ke perlu dipindahkan selepas hasil pemeriksaan keperluannya?
Okey, perkhidmatan atau rawatan ECMO ditawarkan di beberapa hospital di Malaysia, ya. Tapi di IJN rawatan ECMO ni telah wujud selama bertahun-tahun yang lepas, dan mungkin IJN adalah hospital yang paling banyak mempunyai kes-kes ECMO, ya, di Malaysia. Proses untuk mendapatkan rawatan ECMO jika dari pesakit itu terdapat dekat hospital yang lain harus dirujuk, ya, kepada pakar-pakar perunding di IJN. Tak lama lepas, dalam 2 bulan lepas, kami ada menerima satu rujukan daripada hospital lain di Lembah Kelang, di mana pesakit itu setelah dikaji, kami dapati sesuai untuk rawatan ECMO, dan kami the IJN team, the ECMO team harus ke hospital tersebut untuk membuat persiapan dan mengambil dan membawa pulang pesakit untuk diberi ECMO di IJN. Jadi ada cara-cara tertentu rujukan itu sampai kepada kami, dan apabila kami menerima sebarang rujukan, kami akan membuat satu discussion lah, melihat kriteria dan ciri-ciri pesakit, sama ada harus ataupun tidak, sesuai ataupun tidak pesakit menerima rawatan ECMO. Banyak sebenarnya keperluan ataupun kepentingan penggunaan mesin ECMO ini. Dah lah sebutkan nama panjangnya. Tapi apa kita nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Sunita Sulaiman, pakar perunding intensivis dan anestesiologi Institut Jantung Negara, di atas perkongsian betapa penggunaan teknologi seperti ECMO ini sebenarnya benar-benar membantu mengurangkan ataupun menyelamatkan nyawa pesakit. Terima kasih Datuk Doktor atas kesudian meluangkan masa dalam Awani Pagi. Terima kasih. Dah habis sebenarnya? Dah habis dah. Sekian saja daripada kami di Awani Pagi. Kita jumpa lagi bersama saya Naila Huda. Dan saya Kraman. Bye-bye. Bye.